Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tugasan kumpulan kami untuk subjek GMGAJ 3073 Pengurusan Awam Strategik yang bertajuk Pengurusan Strategik di Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya perkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Encik Azman bin Keman, nombor Street 289019, Puan Hazlona binti Ismail, nombor matriks 289047, Puan Leni binti Juslin, nombor matriks 28962, dan Puan Ike Azuna Eke Tuhan, nombor matriks 290041. Kita akan pergi ke pengenalan. Pengurusan strategik di KPM penting untuk mencapai matlamat dan kekalkan sistem pendidikan yang relevan. Pegawai dan staf KPM adalah kunci pelaksanaan dasar. Kita akan pergi ke pengenalan. Pengurusan strategik di KPM penting untuk mencapai matlamat dan kekalkan sistem pendidikan yang relevan. Pegawai dan staf KPM adalah kunci pelaksanaan dasar. Kita akan pergi ke pengenalan. Pengurusan strategik di KPM penting. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rosni Leon, nombor matriks 289399. Latar belakang Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun singkatnya KPM telah ditubuhkan pada 9 Ogos 1955 dan bertanggungjawab untuk merancang dan melaksanakan dasar pendidikan negara yang meliputi peringkat prasekolah sehingga menengah. Misi Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk melestarikan sistem pendidikan berkualiti menjadi asas kepada pelbagai plan strategik termasuk Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau singkatnya PPPM mulai tahun 2013 sehingga 2025. Manakala visi untuk Kementerian Pendidikan Malaysia adalah pendidikan berkualiti, instan terdidik negara sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai lebih kurang 400,000 kaki tangan dan merupakan kementerian yang terbesar sekali dalam sektor awam di Malaysia. Antara isu ataupun masalah yang dihadapi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia walaupun telah ditubuhkan sejak 70 tahun lalu adalah kurangnya penyelarasan strategik di antara bahagian seperti bahagian pengurusan sekolah harian, bahagian pendidikan guru, bahagian teknologi pendidikan dan sebagainya. Kurangnya penyelarasan strategik ini telah menjejaskan pelaksanaan dasar pendidikan tersebut dan kelemahan yang telah dikenal pasti adalah melibatkan perkara-perkara seperti berikut. Sasaran dan pelaksanaan yang tidak selari antara bahagian, pendekatan silo, kelewatan dalam melaksanakan tindakan strategik, berlaku duplikasi ataupun pertindihan tugas dan pembaziran sumber, serta kesukaran menilai prestasi strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dike Azuna binti Eke Tua, nombor matriks 290041, dan saya merupakan salah seorang ahli dalam kumpulan ini di mana saya akan membentangkan tajuk seterusnya dalam slide ini, iaitu berkaitan dengan kesan yang timbul akibat daripada masalah atau isu utama yang wujud yang timbul dalam Kementerian Pendidikan Malaysia bagi pengurusan strategik. Jadi masalah atau isu utama yang timbul seperti yang rakan saya bentangkan sebentar tadi adalah kurangnya penyelarasan strategi antara bahagian. Jadi daripada isu ini menyebabkan atau memberikan kesan terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM serta menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap kecekapan KPM. Jadi daripada masalah dan kesan ini, kumpulan kami memberikan 3 cadangan bagi membaik pulih pengurusan strategi atau melancarkan pengurusan strategi dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu cadangan pertama adalah menubuhkan pasukan
koordinasi yang strategik. Yang kedua adalah mewujudkan sistem komunikasi yang bersepadu secara dalaman, dan yang seterusnya adalah mengadakan sesi libat urus antara bahagian dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, bagi menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, kumpulan kami menggunakan analisis SWOT, di mana dari segi kekuatan didapati KPM ini mempunyai struktur organisasi yang sangat mantap dan luas, dan dari segi tenaga kerja pula mempunyai tenaga kerja yang sangat profesional dan berpengalaman, dan kedudukan kewangan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ini sangat kukuh, serta dasar pendidikan yang digunakan adalah secara meluas. Dari segi kelemahan pula didapati dalam KPM ini kurang koorganisasi antara bahagian, dan juga didapati dalam KPM tidak mempunyai platform komunikasi yang strategik dan dasar yang tidak diselaraskan dengan baik, dan berlaku juga pertindihan tugas antara bahagian dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga didapati KPI tidak disepadukan menyebabkan prestasi tidak dapat diukur secara holistik dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya adalah peluang, di mana KPM ni mempunyai peluang yang luas dalam penggunaan teknologi digital dalam penyelarasan, serta KPM berpeluang untuk menggunakan big data bagi mencapai keputusan bersama, dan juga mempunyai peluang yang meluas untuk berkolaborasi dengan sektor awam yang lain. Dari segi kelemahan pula didapati dalam KPM ini dasar yang dilaksanakan di lapangan adalah tidak seragam, dan juga menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap kecekapan KPM, dan selain itu pula tekanan daripada politik dan perubahan kepimpinan ini juga merupakan ancaman terbesar dalam KPM, dan seterusnya adalah KPM ni sangat lambat beradaptasi dengan perubahan global atau trend global seperti AI. Dengan itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azman bin Kamal, nomor matriks 289019, akan membentangkan mengenai analisis TOWS. Dalam usaha menangani isu penyelarasan strategik di Kementerian Pendidikan Malaysia, kami telah menjalankan analisis TOWS untuk merangka strategi yang sesuai berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Strategi SO, kekuatan seperti teknologi sedia ada dan kepakaran pegawai dimanfaatkan untuk membina sistem penyelarasan digital, melatih pegawai rentas jabatan dan mengintegrasikan data untuk pemantauan prestasi. Strategi WO, kelemahan seperti kurang komunikasi ditangani melalui latihan komunikasi strategik, dashboard pemantauan bersama serta kerjasama dengan agensi luar untuk memperkukuh sistem pelaporan. Strategi ST, struktur organisasi dan pengalaman pegawai digunakan untuk mengekalkan kesinambungan strategi walaupun berlaku perubahan kepimpinan dan tekanan politik, serta memantau pelaksanaan dasar dengan lebih efektif. Strategi WT, untuk elak ancaman dan atasi kelemahan, kami cadangkan penstrukturan semula, fungsi bertindih, penubuhan unit, penyelarasan khas dan audit strategik tahunan. Kesimpulannya, analisis TOWS ini membantu KPM merangka strategi yang lebih mantap, selaras dan responsif terhadap cabaran dalaman serta luaran, demi memastikan pelaksanaan dasar pendidikan yang berimpak tinggi dan lestari. Untuk slide berikutnya, saya akan membentangkan mengenai analisis strategi AHP. Untuk memilih strategi terbaik bagi meningkatkan penyelarasan strategik di KPM, kami telah menggunakan kaedah Analytic Hierarchy Process AHP, iaitu kaedah penilaian berasaskan pelbagai kriteria. 4 kriteria utama yang dinilai ialah seperti keberkesanan strategi, kebolehlaksanaan, pos pelaksanaan dan juga kesan jangka panjang. Berdasarkan 4 penilaian ini, 4 strategi utama telah dikenal pasti, iaitu E1, penubuhan unit penyelarasan strategik yang mendapat skor tertinggi sebanyak 32, E2, dashboard digital bersepadu mendapat skor 30, E3, latihan strategik rentas bahagian mendapat skor 30, dan juga E4, penstrukturan semula fungsi bahagian, skor sebanyak 26 sahaja. Secara kesimpulan, E1 dipilih sebagai strategi utama kerana paling berkesan dan mampan serta menjadi asas kepada strategi lain.
Kaedah AHP membantu memastikan keputusan dibuat secara sistematik berdasarkan data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Leni binti Juslin, nombor matriks 289062. Baiklah, pada kali ini saya akan membincangkan tentang cadangan strategi. Unit Penyelarasan Strategik KPM. Unit Penyelarasan Strategik KPM adalah satu unit khas di bawah KSU bagi menyelaras dasar pelaksanaan dan KPI merentas bahagian. Kesan penubuhan unit ini adalah mengelakkan pertindihan dasar, meningkatkan accountability dan penyelarasan sistematik. Dashboard strategik bersepadu MyStrategy KPM. MyStrategy KPM adalah satu sistem digital masa nyata untuk pemantauan dasar dan prestasi kementerian. Kesan daripada penubuhan sistem ini adalah meningkatkan ketelusan, mengurangkan laporan manual dan memudahkan tindakan pembetulan. Antara lain cadangan strategik adalah penstrukturan semula fungsi bahagian. Penstrukturan semula fungsi bahagian adalah dengan melaksanakan audit fungsi, susun semula carta organisasi untuk elak pertindihan peranan. Kesan bagi penstrukturan semula fungsi bahagian adalah meningkatkan keefisienan, meningkatkan efisiensi, tanggungjawab lebih jelas dan dapat menggunakan sumber manusia secara optimum. Latihan strategi rentas bahagian. Pelaksanaan latihan strategi rentas bahagian adalah dengan melaksanakan bengkel berkala bagi meningkatkan kemahiran komunikasi, perancangan dan tadbir urus bersama. Kesan pelaksanaan strategi rentas bahagian adalah mengukuhkan budaya kolaborasi, mengurangkan salah faham dan meningkatkan kepuasan bersama. Sebagai kesimpulan, penyelarasan strategik yang lemah dalam KPM memberi kesan kepada keberkesanan dasar dan penyelesaian jangka panjang seperti penubuhan unit penyelarasan strategik yang disokong oleh teknologi, latihan dan struktur kukuh yang amat penting untuk memperkukuhkan tadbir urus serta transformasi sistem pendidikan negara. Sebagai kesimpulan, penyelarasan strategik yang lemah dalam KPM akan memberi kesan besar kepada keberkesanan dasar dan penyelesaian jangka panjang seperti penubuhan unit penyelarasan strategi, sokongan teknologi, latihan dan struktur kukuh yang amat penting untuk memperkukuh tadbir urus serta transformasi sistem pendidikan negara. Itu saja daripada kami. Terima kasih atas perhatian Anda.